Salam sejahtera, apa khabar semua? Jadi kita akan sambung kertas model SPM KSSM 2022. Kita akan sambung soalan 21 sehingga 29. Baik, kita baca soalan. Dalam rajah di bawah, E, J, GM dan EKL ialah garis lurus. Okay. E, J, GM garis lurus. F, E, KL garis lurus. G adalah titik tengah. G adalah titik tengah bagi EM dan FE. FE isi FE sama dengan FG. Maka kita nak cari apa dan soalan suruh apa? Cari nilai bagi tangen X darjah. Cari nilai bagi tangen X darjah. Maka kita perlu cari sisi EM dengan EK. Dan kita dapatkan sisi EJ dan JG. Kita lihat dulu segitiga ini. Segitiga ini mempunyai sisi yang sama antara FE dan FG. Gaya ini 6 cm, FG 6 cm. Bila sisi yang sama, maka sudut pun sama. Maka sudut dalaman segitiga EFG adalah 60 darjah. Okay, 60 darjah. Maka EG juga 6 cm. Boleh? EFG adalah segitiga sama. Semua sisi dia sama. Contohnya JG. Berapakah sisi JG? Kita lihat beri bahawa EJGM adalah garis lurus, maka sudut FG FJG FJG adalah 120. 120 campur 60 berjumlah 180 darjah. Terus 20 darjah, maka sudut JGF adalah berapa darjah? 180 tolak 120 tolak 30, maka 30 darjah. Maka sisi FG dengan JG sama kan? Itu 6 cm. Bila G duduk tengah, maka jumlah sisi EM adalah berapa? 24 cm. Kalau ini 12, ke EM pun mesti 12. Baik, kita dapat sisi ya. Kita dapat sisi. So kita cari apa? Ya, kita dapat sisi segitiga ini
EJ JM EM M ini 24 cm, ini 25 cm. Okey, kita perlu cari sisi EK sebab dia nak sebut tangent ke EK. Macam mana cari EK? Guna teorem ruas ini 25 darjah tolak 24 darjah. Dapat berapa? Ya, 7 cm. EK 7 cm. Kita perlu cari sudut EKM. Sudut EKM berapa? Sudut EKM. Sudut EKM itu kita jadi nisbah tangent tangent sudut EKM sama berapa? 4 ke 7 ini dengan bersebelahan 4/7. Maka tangent X darjah berapa? Sudut EKM adalah sudut lurus, sudut tangent X darjah adalah sudut cakar, maka dia negatif 4/7. Kenapa negatif? Dia negatif kerana tangent X darjah berada di sekuan kedua. Kalau sudut EFK ataupun FEK adalah sekuan pertama. Sekuan pertama semua positif. Sinus, kosinus dan tangent semuanya positif kan? Okay, sekuan kedua hanya sinus positif. Jawapan di mana? A. Baik, dalam belajar di bawah menunjukkan graf satu fungsi trigonometri. Jadi kita kena bandingkan graf kosinus yang asal dengan graf yang baharu. Okey, jadi ini graf kosinus. Diberi P tolak Q sama dengan 6, tentukan persamaan graf ini. So, maksudnya P tolak Q sama dengan 6, maksudnya equasi Y garis ini berseberangan dengan graf di koordinat 3 dan negatif 3. Jadi kita bandingkan dengan rumus atau persamaan cos Y sama A cos BX tambah C. Jadi A amplitude dia asal 1, jadi amplitude yang ini berapa? Ya, A dia 3. A dia 3. Okey, jadi kita bandingkan A cos BX A dia sama dengan 3. Okay, jadi B kita bandingkan graf yang asal dengan yang baru. Kita lihat
tempoh masanya 360 darjah, ini 180 darjah. Jadi dia telah bahagi 2, kita dapat 180. Jadi tempoh 360 darjah ni dibagi B. Jadi B ni macam mana nak dapat 180? Dari 360 kita bagi 2 akan dapat 180 darjah. 180 darjah. 180 darjah yang mana? Yang ini 180 darjah. Tempoh masa dia. Jadi kita dapat B sama dengan 2. C sifar sebab dia tidak graf tidak berbendah ke atas. Manakah jawapan dia? C dia 3, B dia 2. Jawapan dia C. Nampak tak? Seterusnya, cari tempoh masa dan saat kita bergerak dengan laju seragam. Laju seragam yang mana? Laju seragam yang mendatang. Bila grafnya laju lawan masa, mendatang itu adalah laju seragam. Laju seragam kita tolak 15 tolak 6. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 9. Soalan ke-4. Anggaran sewa pasar bulanan 1 blok kedai ialah 2,360. Pintu untuk 6 bulan sekali ialah 1,132 sen. Hitungkan kadar cukai pintu untuk blok kedai. Jika kita guna persamaan jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu terhadap nilai tahunan. Berapakah jumlah cukai pintunya? Jumlah cukai pintunya 1,132 sen darabkan 2 buat setahun. Buat pengumuman ni untuk setahun kena darab 2. Lepas tu nilai tahunannya adalah sewa kasar bulanan itu. Itu sebulan 2,360, kita kena darab 12 buat setahun. Maka kadar cukai pintu kita kena bahagikan jumlah cukai pintu dengan nilai tahunan. Kita dapat berapa? Ya, kita dapat 800. Okay, soalan seterusnya. Pendapatan aktif dan pasif bulanan cik tadi masing-masing ialah 4,200 dan 300. Jumlah pembelanjaan tetapnya adalah 3,600 tahun. Jika aliran guna pasif cik tadi ialah 5% daripada jumlah pendapatan, hitungkan belanjaan tidak tetap bulanannya. Jadi apa rumus aliran tunai? Aliran tunai sama dengan pendapatan tolak pembelanjaan. Jadi pendapatan ni adalah 4,700, 4,600 4,200 tambah 300, 4,700. Dia kata aliran tunainya adalah 5% dari jumlah pendapatan. Di 5% terdarabkan dengan pendapatannya 4,500. Jadi aliran tunainya 5% didarabkan dengan apa? Jumlah pendapatannya. Jumlah pendapatannya berapa?
4,500. Sama dengan pendapatannya 4,500 tolakkan dengan perbelanjaan tetapnya berapa? 3,600 tambangan pendapatan tidak tetapnya. Perbelanjaan tidak tetapnya. Perbelanjaan tidak tetap, PTT. Jadi kita cari PTT dia. Jadi PTT sama dengan berapa? Jadi yang ini 5 ke 100 darab 4,500 tolak 500, 4,500 tambah 3,600. Buat berapa? Ya, 675. Tuan-tuan, ini telah membeli satu insurans perubatan dan kesihatan dengan co-insurans 20% pada tahun 2020. Insurans membayar 14,460 untuk kos rawatan penyakit kritikal ANI. Hitungkan amount yang dibayar oleh ANI untuk rawatan itu. Jadi co-insurans ni maksudnya insurans itu kos insurans yang perlu dibayar oleh ANI. Jadi kita anggap D sebagai ataupun A sebagai amount yang perlu dibayar oleh ANI, co-insurans yang patut dibayar, samakan dengan 20%. Lepas tu syarikat insurans yang membayar 80% dari 100% pembayaran perubatan insurans ataupun insurans perubatan dan kos pampasan itu, maka kita tak silang kita akan dapat 20% pembayaran yang ini perlu bayar. Jadi dapat 1.4 di 14,640 bagi 4 berapa dah? Dia 3,960. Soalan 27. Di bawah satu plot titik menunjukkan bilangan bintang dia punya oleh semua murid bagi satu kerja program. Jadi beza antara mood dengan median bagi tabel data. Okay, cari mood dekat sini. Ini paling banyak untuk sini. 4 Okay, mood dia 4. Mood sama dengan 4. Kita cari median. Macam mana cari median? Kita susun mula-mula satu dia berapa?
Tengok soalan ni. Gajar di bawah satu plot titik tunjukkan bilangan bintang yang tulis kemudian murid dan satu kerja projek. Okay, mood ni kita lihat yang paling banyak adalah 4. Mood sama 4, median. Median kita susun seperti ini. Satu berapa? Satu ada satu bintang, 1, 2 ada 2, 3 ada 3, 1, 2, 3, 4 ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 ada 2. Jadi kita lihat apakah bilangan semuanya. 12. Jadi 12 kita bahagi 2, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan dapat median dia tengah-tengah. Ini dah median dia. Itu 3 tambah 4 kena bagi 2. Boleh? Jadi beza dia mod tolakkan dengan median. Median berapa tadi? 7/2. Kita dapat 8 tolak 7 bagi 2. 1/2. So, sifar pelali 5. Okay, soalan terusnya. Plot batang dan daun dalam lejar bawah menunjukkan tempoh masa diambil oleh sekumpulan murid untuk menyiapkan satu latihan matematik. Diberi julat antara kuartil bagi taburan data itulah 12. Okay, jawapan diberi 12, cari nilai X. Okay, kita senaraikan dahulu. Kita senaraikan soalan ini. Nampak soalan ni? Okay. Plot batang dan daun dan lejar di bawah menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh sebuah murid untuk menyiapkan satu latihan. Okay. Diberi julat antara kuartil bagi taburan data ialah 12. Cari nilai X. Jadi, apa rumus julat antara kuartil? Ya, julat antara kuartil adalah sama dengan julat atas tolak julat bawah. Memang kita kena senaraikan dahulu. Itu 8, 9, 9, 11, 11, 12, 16, 20, 20, 20X, 30, 31. Okay. 8, 9, 9, 11, 11, 12, 16, 20, 20, 2X, 30 dan 31. Jadi kita cari median dulu. Jumlah ni berapa sini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genap. Genap maka kita perlu apa? Ya, dia di antara nombor ini. Okey. Jadi kita akan bagi dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cari kuartil atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di kuartil atas di antara 11 dan 9. Maka kita akan tambah bagi 2.
kuartil atas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 20 tambah 2x bagi 2. Boleh? Dari kuartil, antar kuartil, tulat antar kuartil, J, short form aja, antara JAK, tulat antar kuartil sama dengan 12. Jadi jualan atas tolak dengan jualan bawah sama dengan 12. Boleh? Kita jualan atas 20 tambah 2x bagi 2 tolak 9 tambah 11 bahagi 2 sama dengan 12. Di pembawah dia dah sama, terus kita naikkan ke sebelah kanan persamaan. Jadi berapa? 24. Ini pun kita boleh dah tambah. Jadi 20 tambah 2x tolak 11 tambah 9, 20. 20 sama dengan 24. 20 tolak 20, sifar, jadi 2x sama dengan 24. Jadi, x berapa? Ini kita tak boleh turunkan ke bawah sebab ini digit. Jadi, x berbandingkan dengan 4. Jadi, x sama dengan 4. Okay, soalan 29. Cara di bawah menunjukkan campuran kegelapan logbokan bagi umur dan tahun sebulan pengunjung. Okey. Dalam kelas yang kegelapan logbokan, hitungkan min umur dalam tahun bagi kumpulan pelajar itu. Okay. Tahu rumus min, kita kena cari kegelapan dahulu. Ini kegelapan logbokan. Kegelapannya berapa? Kita senaraikan kat sini. Okey, 10, mula dari 10. 10 campur 6, 16. 6, okey. 6 campur berapa? 20, 16. 6 campur 16 campur 4, 20. 20 campur 2, 22. 22 campur 3, 25. Okey. Titik tengah di antara 10 dan 14. Kita boleh tambahkan 10 tambah 14 bagi 2 untuk dapatkan titik tengah. Titik tengah ni adalah 12. 15 campur 19 bagi 2 dapat 17. Jadi kita tahu bahawa dalam kelas ni 10 hingga 14 adalah 5. Jadi kita tambah je 5, 17 tambah 5. Okey. Betul tak 20 ni? Ini patutnya 20 tambah 5 berapa? 22. Ni 22 . Okey, ini kena betulkan. Lepas tu kita masukkan dalam rumus dia jumlah pengusi darab titik tengah. Okey, nanti awak betulkan ini. Jadi 10 darab 12 tambah 6 darab 17, 4 darab tambah dulu, tambah 4 darab 22. Lepas tu tambah 2 darab 27, tambah 3 darab 32. Lepas tu kita bahagikan dengan
jumlah fungsi. Berapakah jumlah fungsi? Kita lihat jika kekapalan menggunakan yang paling bawah sekali 25. Jadi kalkulator kita jumlahkan semua, bahagi 25. Dapat berapa? 18.4. Ada soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Baik, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Sekian.